اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 42, baris yang ketujuh daripada atas. Baris yang ketujuh daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Bab yang kelima daripada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kecelaan. Bab yang kelima daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kecelaan, pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Kikir, kedekut lah kikir ni. Kikir, kedekut. Dan kasih akan harta. Kikir, kedekut ni dia banyak panggilan lah. Tahu? Kikir, kedekut, kupi, sepik. Artinya lah kata sepiknya. Sepik tu mana apa? Sempit tu lah. Kita cakap sepik. Tok luah. Apa mana sepik tu? Kedekut lah. Kupi je lah kena tau. Apa banyak nama tu. Bakhil. Bakhil itu di antaranya lah. Dia bakhil. Bakhil ni orang yang kedekut tu bakhil. Dia kedekut ni bukhlun. Bukhlun kedekut. Bakhala yabkhilu. Bukhlun tu kedekut. Bakhilun tu orang yang kedekut lah. Mana bukhlun? Contohnya hak Nabi berdoa, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Minal jubni, jubni ni penakut. Tak? Penakut. Minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Mana apa bukhl? Bukhlun tu kedekut. Bakhilun orang yang kedekut. Dia kata. Tapi Melayu kita tak ada bukhlun tu. Kedekutnya bakhil. Dia bakhil ni orang yang kedekut. Tu bakhil. Bukhlun tu kedekut. Ni dia terjemuh dengan kikir. Kikir ni memang bahasa standard ke? Bahasa standard? Kikir. Kita kikir. Kikir ni kikir mata gaji ya. Kikir ke tak? Mata gergaji tu kan, bila dia tumpul kita pun kikir. Kikir kot tu. Ini kikir mana apa? Kedekut. Ataupun kita sebut bakhil. Tapi bakhil yang kita sebut ni bakhil hak bahasa Melayu lah. Kalau bakhil
bahasa Arab orang yang kedekut. Jadi bab yang kelima pada menyatakan bakhil dan kasih akan harta. Jadi bakhil dan kasih akan harta ni diletak di dalam satu bab. Bakhil lain, kasih akan harta sifat lain, tetapi diletakkan kedua-dua ni sekali pada satu bab. Sebab asal punca dia akan bicara di hadapan, asal punca sebab bakhil kedekut ialah kasih akan harta. Dia akan bicara di hadapan. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal, ini punca bagi kikir itu kasih akan harta. Itu asal, punca. Jadi kikir ini adalah kasih akan harta. Jadi dan kasih akan harta itu atau sebab kepada musabab. Sebab kasih akan harta bawa kepada kikir kedekut. Jadi antara sebab dan musabab ni, kikir dan juga punca kikir kasih akan harta dibicarakan pada satu bab. Kita bicara terdahulunya sifat bab yang keempat pada menyatakan dengki hasad. Dan kita bicara berkaitan dengan 10 sifat kecelaan. Panjang kita bicara hak berkaitan dengan hasad dengki. Tu kena sentiasa mutalaah lah. Sentiasa mutalaah untuk kita mengenali dengki tu apa dia, macam mana cara nak perubat dari penyakit dengki. Kemudian kalaulah dengki masih lagi tidak dapat dihilangkan, macam mana cara untuk melepaskan diri kita daripada dosa dengki. Ni ilmu ni kena sentiasa ada di pengetahuan kita lah. Sentiasa ada di pengetahuan kita, sebab kita nak jaga sama-sama ni daripada 10 sifat kecelaan. Jadi satu-satu sifat kecelaan kita bukan belajar habis satu bab, habis satu sifat kecelaan selesai dak. Ilmu tu kena ada sama, sebab kita nak jaga diri kita daripada sifat-sifat kecelaan. Tapi kalaulah sifat kecelaan tu di ilmu kita tak ada, macam mana kita nak jaga diri kita daripada sifat-sifat kecelaan? Sebab sifat-sifat kecelaan ni dia datangnya sentiasa. Dia datangnya sentiasa. Maknanya syaitan akan sentiasa goda kita dengan maksiat batin. Maksiat zahir mudah kita pelihara. Apabila kita bertaubat, kita insaf, kita pula sudah berusia, maksiat zahir mudah sedikit kita pelihara. Maksiat mata kita pelihara, maksiat telinga kita pelihara, maksiat lidah kita pelihara. Mudah kita pelihara hak maksiat zahir. Ni hak maksiat batin. Ini sentiasa digoda ni. Sentiasa digoda hak berkaitan dengan maksiat batin. Kita kena mutlaah ilmu ni, kena membaca. Kita ada kitab, kita tengok semula apa dia ni sifat hasad, apa dia sifat terdahulunya sifat ghadab. Hak bicara hak sifat ghadab sebelum daripada kita bicara bab sifat hasad. Satu biar ada di pengetahuan kita sama-sama, biar lekat molek. Sebab nanti kita umur bertambah tua. Kalau ilmu ni tak apa lekat molek, siapa masa kita tua, ilmu tu akan hilang, akan terlucut. Maksiat batin ni akan digoda sampailah kita tua, sampailah kita zahir ni terlantar dah sekalipun.
Bila hak anggota zahir terlantar, maksiat zahir lagilah mudah terpelihara. Tapi walaupun anggota zahir terlantar, hati kuat hatinya. Zahir je lemah, tapi hatinya kuat. Syaitan sentiasa goda berkaitan dengan maksiat batin. Batulah ilmu berkaitan dengan maksiat batin ni, kita kena ulang-ulang. Belajar sama-sama biar ilmu tu lekat dengan kita. Lekat sama-sama hak ilmu berkaitan dengan sifat kecelaan dan juga ilmu yang berkaitan dengan sifat kepujian. Jadi nak bicara berkaitan dengan kikir, kedekut dan kasih akan harta. Ketahui olehmu bahawasanya kikir itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Dia akan bicara kikir terlebih dahulu, barulah dibicarakan berkaitan dengan asal punca kikir, kasih akan harta. Apa dia pula kasih akan harta, dia akan dibicara di hadapan. Dibicara kikir kedekut terlebih dahulu. Ketahui olehmu bahawasanya kikir itu, okey, dah sebut kikir dah. Kita hak paling standardnya kedekut lah dah. Apa lagi? Tangkai jering. Apa? Tangkai jering. Tangkai jering. Apa lagi banyak ni, kalau cakap kampung kita banyak sangat lah. Kenapa jadi kedekut ni banyak sangat dia punya panggilan dia? Banyak sangat nama dia. Jadi satu sifat tapi namanya banyak. Tapi kita hak paling standard kau kita kata kau kedekut lah dah. Kedekut. Kikir ni rasa macam lain je sebutan dia. Rasa macam lain sebutan dia. Ketahui olehmu bahawasanya kikir itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Sebesar-besar sifat hati yang membinasakan. Mana telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa man yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Artinya, dan barang siapa dipelihara akan barang siapa, yakni oleh Allah, akan kikir dirinya, maka mereka itu jua yang mendapat kemenangan. Tadi cerita kikir ni sebesar-besar sifat hati yang membinasakan. Datang ayat Al-Quran cerita pula orang yang Allah Ta'ala pelihara daripada sifat kikir ni, orang ni akan mendapat kemenangan. Dengan bahawa mereka yang tidak dipelihara oleh Allah daripada sifat kikir, maka membinasakan akan dirinya. Sekarang tuan kita ceritakan bahawa kikir setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan, sebesar-besar sifat kecelaan hati yang membinasakan. Didatangkan ayat Al-Quran, barang siapa dipelihara akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kikir dirinya, maka mereka itu juga yang mendapat kemenangan, kejayaan. Maknanya sebaliknya, sesiapa yang tidak dipelihara oleh Allah daripada sifat kikir, dengan bahawa dia ni bersifat dengan kikir, maka orang ni orang yang akan dapat kebinasaan di hari akhirah. Dunia pun nampak dah orang yang kikir kedekut ni tak ke mana pun. Tapi kita bicaranya akhirah. Tapi kita akan bicaralah pula kikir manakah yang tercela, kikir manakah yang rugi. Ini kena letak pula. Kikir mana yang tercela pada syarak, kikir kedekut mana yang merugikan diri kita.
walaupun tidak dicela pada syarak, walaupun tidak membinasakan diri kita, tetapi rugilah kitanya. Sebab kita ni kedekut, kalau kita kata kok sayang ada tak? Sayang. Nyayang apa dak nyayang? Sayanglah, nyayang sungguhlah dirinya kerja tu. Maknanya kita ni ada juga benda-benda yang kita sayanglah. Sayang, kedekutlah. Ada satu-satu perkara tu. Sebab apa? Sebab kita kasih ke benda tu. Satu harta, yang kita kasih kepada harta tu, macam mana kita dengan harta tu? Kita akan sayang, kita akan kikir kedekut dengan harta yang kita kasih itu. Jadi kikir mana yang dicela pada syarak? Kikir daripada kewajipan-kewajipan agama. Itu yang dicela pada syarak. Kikir daripada kewajipan agama. Kikir kedekut daripada zakat. Kikir kedekut daripada nafkah-nafkah yang wajib. Kikir kedekut daripada membantu seseorang yang memang dalam keadaan kesempitan. Orang tu memang dalam keadaan kesempitan, ini tanggungjawab umum lah, kena bantu. Pada ni. Jadi kikir daripada kewajipan tu. Hak tu yang dicela pada syarak. Yang mana apabila ahli syurga tanya orang dalam neraka ni, kenapa kamu berada dalam neraka? Mereka jawab, lam naku minal musallin. Tidak adalah kami ni daripada orang sembahyang. Walam naku nut'imul miskin. Dan tidaklah kami ni beri makan akan orang miskin. Yang mana kalau orang miskin tu betul-betul dalam keadaan tersepit, memanglah orang sekeliling wajib kena bantu. Hak benar-benar lah ni, hak benar-benar tersepit. Tapi kita kedekut, kita sayang, kita biarkan mereka dalam keadaan kelaparan. Maka ahli neraka ni bila ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Kerana walam naku nut'imul miskin. Dan tidak adalah kami ini beri makan akan orang miskin. Ni makan apa ni? Kedekut daripada kewajipan. Adapun dia kedekut daripada sedekah-sedekah sunat, ini bukan kikir yang dicela pada syarak. Tidak membinasakan diri, tetapi merugikan diri. Kikir daripada kewajipan, binasalah. Zakat tak bayar, binasa. Tapi kalau kikir daripada perkara sunat, tidak binasa sebab perkara sunat, tapi rugilah kita. Ni contoh-contoh. Kalau malah daripada amalan-amalan wajib, malah semayang, binasalah. Tapi kalau malah daripada amal-amal sunat, malah nak semai sunat, tak binasa. Sebab bukan berdosa pun. Tapi duduk mana orang seumpama tu? Duduk dalam keadaan rugi. Sebab dia malah daripada amal-amal sunat, malah nak semayang sunat. Tapi kalau malah daripada semayang fardu, tu binasa. Ini sama lah. Kikir kedekut daripada yang wajib, tu binasa. Tapi kalau kita wajib, zakat kita sempurnakan, nafkah wajib kita sempurnakan, tapi kita kikir daripada tuntutan-tuntutan sunat, rugi kita. Sebab apa? Sebab amal sunat itulah yang akan menampung kekurangan dalam amal wajib kita. Dan amal sunat itulah yang akan mengangkat darajah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan mengangkat darajah kita di hari akhirat. Ada ni. Jadi oleh kerana kikir kedekut daripada perkara sunat, maka di sisi Allah tak ada darajah. Di hari akhirat tak ada darajah, rugilah. Ada ni. Ini kita bicara hak berkaitan dengan hak membinasakan dahulu ni, hak membinasakan.
ialah kadang-kadang kita ni malas daripada amal sunat, kikir daripada kewajipan, kikir daripada hak perkara sunat, merugikan. Itu pun kalau hak wajib kita cukup. Tapi kalau hak wajib kita pun tak cukup, binasa jugalah kitanya. Kerana kita malas daripada amal sunat, kerana kita kikir daripada perkara sunat, dalam keadaan tanpa kita sedari amal wajib kita tak sempurna, makna kita dalam kebinasaan juga. Walhal kalau kita tak malas daripada amal sunat, kita tidak kikir kedekut daripada perkara yang sunat, jadi hak kewajipan kita tak sempurna tu akan jadi sempurna. Selamatlah kita daripada kebinasaan. Ada ni. Kita sebut malas daripada amal sunat, kikir daripada perkara sunat tidak membinasakan kalau hak kewajipan kita lengkap. Kalau kewajipan kita tak lengkap macam mana? Binasa juga kita. Tapi kalau kewajipan kita tak lengkap, tapi kita tak malas daripada amal sunat sebagai bandingnya, kita tidak kikir daripada sedekah jari hak sunat, maka selamat kita daripada kebinasaan. Kita akan dapat keuntungan di hari akhirah. Tapi nak cerita kecelaan adalah kikir kedekut daripada kewajipan, bukan daripada perkara-perkara yang sunat. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Lepas tu al-ayata, gitu je dah. Iqra'il ayah. Al-ayata tu jadi maf'ulun bih bagi fi'il yang mahzuf. Al-ayata iqra'il ayah. Baca olehmu akan ayat. Sudahlah, diambil sebahagian sahaja. Kemudian ditulis di bawah tu surah At-Taghabun ayat yang ke surah Al-Imran ayat yang ke 118 ke 180? 18 ke 180. 180 titik dah pun nak nampak. Al-Imran ayat yang ke-18. Kalau kita baca dalam wirid semayang tu tau. Al-Imran ayat ke-18. Bukan kita baca dalam wirid semayang tu. Kulillahumma malikal mulk, ke mana kita baca dalam wirid semayang. Kan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist tu. Al-Imran di awal ayat. Inna dina indallahil Islam. Apa tu? Kulillahumma malikal mulk. Mana ayat Al-Imran ayat yang ke-18? Ini kau buka telefon kan? Mana? Syahidallah tu ayat yang ke-18. Syahidallah tu ayat yang ke-18. Ni ayat yang ke-180. Jadi dia kira tengok dalam Quran baliklah. Dia hanya sampai ke setakat wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Sekatu je. Tapi dalam terjemahan panjang tu. Dalam terjemahan panjang. Bukan setakat ayat bima atahumullahu min fadli saja dah. Dalam terjemahan dia sampai ke habis ayat. Huwa khairul lahum bal syarrul lahum sayutawwifuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawwifuna ma yabkhalu bihi yaumal qiyamah. Gitu. Ma bakhilu bihi yaumal qiyamah ke mana? Saya buat catatan tapi titik tak jelas. Sayutawwifuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Gitu. Di hujung ayat tu. Huwa khairul lahum bal syarrul lahum
sayutawwifuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, ada dalam terjemahan ayat ni. Tapi ayatnya hanya didatangkan sekerat. Artinya, dan jangan menyangka oleh kamu yang kikir mereka itu dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada lempoh kurnianya, lempoh kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia kebaikan bagi mereka itu. Ni dia setakat tu je. Ia huwa, kebaikan bagi mereka itu. Huwa khairul lahum, gitu ayat dia tau. Huwa khairul lahum, huwa khairul lahum. Khairul lahum, huwa khairul lahum tu terjemahan dia. Ia huwa khairul lahum, kebaikan bagi mereka itu. Bal syarrul lahum, bukan ia bakhil itu kejahatan bagi mereka itu. Tu tak ada sini. Jadi hak ada dalam hak ayat yang didatangkan dalam kitab ni. Dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir mereka itu dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari limpah kurnianya, kurnia Allah, min fadlihi itu, daripada limpah kurnia Allah. Huwa khairul lahum, ia bakhil, kebaikan bagi mereka itu. Bal syarrul lahum, bukan ia bakhil itu kejahatan bagi mereka itu. Jadi kena tulislah hak sambungan ayat tu, sebab terjemahan ni ada ni. Dan jangan menyangka oleh mereka itu yang kikir oleh mereka yang kikir mereka itu dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah. Allah memberi ni daripada limpah kurnia Allah, bukan kewajipan atas Allah. Tapi kalau saya mengaji ni, buat tandaan suku pula ni. Buat tandaan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah. Hak ada tu hak milik Allah. Jadi tanda macam apa? Masa mungkinlah masa tu mengajar tu barangkali dia ni dia tekan barangkali pasal saya tanda dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah daripada limpah kurnianya Allah. Jangan menyangka mereka yang kedekut mereka itu dengan barang hak Tuhan beri, bukan barang sendiri. Kalau barang sendiri, ikut pandai kita lah. Kita nak bakhil ke, nak boroh ke, ikut pandai kita lah. Tak ada boroh. Boroh di sini, kemurahan tu lah. Dia panggil boroh. Kita kan sebut kata boroh, ni hak membazir tu tau. Dia boroh ni lawan kepada bukhlun. Bukhlun ni sakhiyun. Sakhiyun tu boroh. Panggil pemurah. Jadi kalaulah barang tu barang kita sendiri, tak ada apa-apalah kau pandai kita lah. Nak sakhi ke, nak boroh ke, nak bakhil ke, kau pandai kita barang kita. Sekarang ni tak ni, barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah. Memberi pula daripada limpah kurnia Allah. Allah beri limpah kurnia tu. Tiba-tiba kita bakhil dengan barang yang memberi akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya Allah Ta'ala tuntut kita infak pun sama juga. Allah Ta'ala tuntut kita infak daripada barang yang Tuhan beri, bukan barang kita. Dalam surah Jumaah tau. Surah Jumaah. Wa anfiqu mimma razaqnakum.
min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Surah Jumaah ke surah Munafikun? Hak di hujung ayat. Pak sekarang ni jarang orang baca tu pun. Kalau duduk pondok, surah Jumaah, surah Munafikun, tugu akan baca Isyak malam Jumaat dan tiap-tiap sembahyang fardu Jumaat. Jumaah dengan Munafikun. Kalau pondok Pasir Tumbuh, Isyak malam Jumaat dengan sembahyang fardu Jumaat tak tinggal. Masa saya ngaji pondok Pasir Tumbuh dahulu, surah Jumaah Munafikun ni tak payah hafal. Tak payah hafal. Jadi boleh baca. Jadi boleh baca. Sebab apa? Sebab 2 kali seminggu gua baca Jumaah Munafikun 2 kali. Isyak malam Jumaat dan juga sembahyang fardu Jumaat. Wa anfiqu mimma razaqnakum tu. Jumaah ke surah Munafikun? Mana orang kita? Tengok dah telefon kau. Hak Tuhan mintanya wa anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah kamu dengan barang yang kami rezekikan akan kamu. Hak Tuhan minta infak ni hak barang yang Allah Taala rezekikan kepada kita, bukan minta hak kita. Jumaah Munafikun. Hujung surah Munafikun. Hak Tuhan minta infak ni, Tuhan perintah infak ni wa anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah kamu dengan barang, dengan harta yang kami rezekikan akan kamu. Tuhan tak minta orang kita. Tuhan minta barang yang kami rezekikan akan kamu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang akan kamu oleh kematian. Bila datang je kematian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bila sampai kematian, kita minta Allah Ta'ala ni beri tempoh kita. Ni tempoh yang hampir. Mana? Minta tempoh sekejap. Ini benda gaib belaka ni. Hal ni kita wajib percaya ni. Quran yang beritahu. Bila kita hampir mati, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kita minta tempoh. Bila sampai masa nak mati, kita minta tempoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tempoh kenapa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku nak sedekah dan aku nak melakukan amal yang soleh. Ini perkara gaib belaka ni. Tak ada orang nak mati bunyi cakap seumpama ni. Tapi ini Quran cerita, kita wajib beriman. Bila sampai masa nak mati, kita minta supaya beri ruang. Untuk apa? Fa asaddaqa, maka aku nak sedekah. Bukan kata minta hidup sekejap, lepas tu nak pesan. Tak ada. Nak sedekah. Lepas tu Tuhan perintah infak daripada barang yang kami rezeki ke akan kamu sebelum kedatangan akan kamu oleh kematian. Bila sampai masa mati, mari kita minta dengan Allah, minta tempoh pula. Sebab apa? Sebab aku nak sedekah dan aku nak melakukan amal-amal yang soleh. Tapi kita nak ambil di ayat tu, Allah Ta'ala perintah kita infak. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah kamu, belanjalah kamu pada jalan agama Allah dengan barang, dengan harta yang kami rezekikan akan kamu. Gimana? Bukan minta hak kita, minta infak daripada harta yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Ni pula ni bakhil dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah. Allah beri pula daripada limpah kurnianya. Hak bahagian pegangan kita dak kosek dah. Memang pegangan kitanya rezeki itu datang daripada Allah. Kemudian
hak barang yang kita kedekut tu memanglah pegangan kitanya itu pemberian daripada Allah. Tapi macam mana pula jadi kita jadi kedekut? Walah kita beriman apa yang ada di kita tu rezeki daripada Allah. Apa yang ada di kita tu pemberian daripada kurniaan Allah. Tapi kenapa kedekut? Kenapa syariat kita nyetok comel? Adakah kerana pegangan kita tak betul? Bukan. Pegangan kita tak kuat. Sebab ada saya dengar sekarang ni, kenapa terkadang kita ni syariat tak terpelihara? Kerana pegangan kita tak betul, dia kata. Jangan kata gitu. Dia kata kenapa kau kita hukum-hukum syariat Allah tidak terpelihara? Berpunca daripada iman akidah kita tu. Maka dia kata iman akidah kita tak ada, dia kata. Jadi syariat kita tak comel ni kerana akidah kita. Kerana akidah kita tu tak ada, dia kata. Tak boleh kata gitu. Bak akidah. Tapi kenapa hukum hakam syariat Allah tidak terpelihara? Kerana iman akidah kita lemah. Itu betul lah. Jadi apabila syariah tidak terpelihara, dia menafikan. Ini berarti mereka tak ada akidah. Mereka tak ada keimanan. Jangan kata gitu. Bak akidah, bak keimanan, itu tetap ada. Itu usul, itu tapak agama. Tetapi kenapa hukum-hukum syariat Allah kita tidak terpelihara dalam diri kita, dalam keluarga kita? Kita tidak terpelihara kesemuanya hukum syariat Allah dalam diri dan dalam keluarga. Kerana akidah kita tak ada. Bukan. Kerana iman akidah kita lemah. Situ. Jadi sekarang ni bab akidah kita tetap dah. Apa yang ada di kita tu rezeki daripada Allah. Apa yang ada di kita tu pemberian daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa pula jadi kedekut? Kenapa syariat tidak terpelihara? Kerana iman akidah kita lemah. Ada ni. Bukan kerana tak ada iman, bukan kerana tak ada akidah. Tu orang tak bicara dah tu, tetap dah. Kita orang mengaji bab ilmu fiqh, kita mengaji bab ilmu tasawuf, pastikan ilmu pertama ilmu akidah. Tu tetap dah kemah dari akidah kita. Kalau kita ngaji fiqh, ngaji tasawuf, akidah kita tak belajar, tu tak ada faedah tu. Jadi orang yang mengaji ilmu fiqh, ngaji ilmu tasawuf, pastilah orang tu dia ngaji kemah dah ilmu akidah, ilmu pegangan. Kemudian ngaji pula bab fiqh, bab tasawuf ni sebab kita nak mengkuatkan pegangan kita dengan melakukan ketaatan zahir dan batin dan meninggalkan maksiat zahir dan batin. Dengan fiqh tasawuf ni lah yang akan mengkuatkan iman kita. Dengan amal kita, jadi bakhil kedekut kita tu akan bertambah kurang. Kalau dulu setuh pun tak boleh, kosek pun tak boleh, tapi lama kita belajar, kita buat amal wajib sunat. Amal wajib tetap dah. Amal sunat, puasa sunat rajin, semayang sunat rajin. Maka hati dia akan bertambah kuat. Hak iman akidah, hak memang tetap dah. Bagi orang yang tekan bab hukum syariat zahir dan batin fiqh tasawuf ni, pastilah hak ilmu akidah hak tu tetap. Jangan kata orang yang syariatnya tidak terpelihara berarti orang ni tak ada akidah. Orang ni orang tidak berakidah, bukan. Orang yang bakhil dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah daripada limpah kurnia Allah, mereka berpegang dengan pegangan yang sama. Semua yang ada di kita adalah rezeki daripada Allah, pemberian daripada Allah, daripada limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir mereka itu dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah. Allah memberi ni daripada limpah kurnia, bukan kewajipan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia kikir
ia kikir. Huwa khairul lahum, ia kikir tu kebaikan bagi mereka itu. Jangan sangka kebaikan. Jangan menyangka oleh mereka yang kikir daripada barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah daripada kurnia, daripada limpah kurnia Allah. Kikir tu kebaikan. Jangan sangka kebaikan. Ni kadang-kadang orang yang kikir ni dirasa baik dia. Dia kikir kedekut daripada kewajipan tu baik bagi dia. Untung bagi dianya. Kalau tidak, bayar zakat. Habis tu. Kalau tidak, menyempurnakan nafkah. Habis tu. Jadi dia menyangka itu perkara baik. Jangan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyangka kikir tu kebaikan bagi mereka itu. Bahkan ia kikir tu kejahatan bagi mereka itu. Ni kalau kikir daripada kewajipan. Kalau kikir daripada perkara sunat, kalau kikir daripada sunat bukan kejahatan, tapi kerugian bagi mereka itu. Kalau kikir daripada perkara wajib, tu kejahatan lah, kebinasaan. Tapi kalau kikir daripada perkara sunat, kerugian bagi mereka itu, bukan kebaikan. Artinya, ni nak hurau pula. Jangan menyangka mereka itu mereka yang kikir dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah, akan bahawasanya kikir mereka itu kebaikan bagi mereka itu. Maksud dia, maksudnya jangan menyangka mereka itu mereka yang kikir tu, akan bahawasanya kikir mereka itu kebaikan bagi mereka itu. Jangan sangka kebaikan. Bahkan kikir itu kejahatan bagi mereka itu. Kejahatan. Pandai ni. Dan juga kerugian. Kalau kikir daripada pegang sunat, kenapa kejahatan? Kenapa kerugian? Kerana bakhil itu sebenarnya bakhil atas diri sendiri. Dia bakhil kedekut ni sebenarnya dia bakhil atas diri sendiri. Sepatutnya dia menyempurnakan kewajipan dengan harta yang diberi oleh Allah. Maknanya kalau dia menyempurnakan kewajipan, dapat kemenangan dia. Tiba-tiba dia bakhil. Maknanya dia bakhil atas diri dia sendiri. Makna apa ni? Dia tak ambuh kerana kemenangan, kebaikan daripada harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga dengan bakhil daripada perkara-perkara sunat. Bakhil yang merugikan. Mana apa tu? Merugikan diri sendiri. Sebab apa? Sebab bakhil tu bakhil atas diri sendiri. Rugilah. Sebab orang yang sakhi, orang yang sakha, orang yang pemurah ni, orang yang pemurah atas diri dia sendiri untuk kebaikan diri sendiri, dunia dan akhirah. Orang bakhil ni bakhil atas diri sendiri. Pada ni bakhil atas diri sendiri, maka kejahatan dan juga kerugian. Itu dia nak mentafsirkan apa maksud ayat. Jangan menyangka oleh mereka yang kikir. Kemudian hak ni selagi akan dijadikan. Ini sambungan terjemahan ni. Sambungan terjemahan di hujung ayatnya, sayutawwifuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ada. Itu sambungan dia. Kata-kata kena tengok ayat Al-Quran, kena tulis sambungan ayat dia. Barulah mudah kita nak pergi kepada terjemahan ni. Barulah mudah kita nak pergi kepada terjemahan. Selagi akan dijadikan. Selagi akan dijadikan harta yang kikir mereka itu dengan harta kalung daripada api neraka. Dijadikan kalung pada leher mereka itu pada hari qiyamah. Sayutawwifuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Selagi akan dijadikan harta yang kikir mereka itu dengan harta, dijadikan kalung daripada api. Kalung daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kalung ni Tuhan jadikan pada leher mereka itu, mereka yang bakhil pada hari kiamat. Maknanya kalau harta-harta yang bakhil daripada zakat, harta-harta yang bakhil daripada nafkah dan juga kewajipan-kewajipan yang lain, maka harta yang dibakhil daripada kewajipan tadi ni, Allah Ta'ala akan jadikan harta ni kalung daripada api neraka, kemudian dipasangkan di leher mereka yang bakhil daripada kewajipan-kewajipan agama. Ada pun bakhil daripada perkara sunat, tak masuk dalam ayat ni. Bakhil daripada kewajipan-kewajipan yang bakhil daripada perkara yang sunat, rugi. Ni kadang-kadang panggil apa ni? Salah guna. Ayat ni kena kalung di leher daripada api neraka ni, hak masuk neraka. Masuk neraka ni bakhil hak wajib. Kalau bakhil hak sunat, masuk neraka dah panggil sunat jadi wajib jugalah. Faham tak? Tiba-tiba mari nak kutip derma, sedekah jariah hak sunat, dia pun baca ayat. Kalau bakhil kedekut akan dikalung daripada api neraka, akan dipasangkan di tekak-tekak mereka yang bakhil daripada sedekah jariah hak sunat. Salah guna gitu, tak kena hak sunat, takkanlah kena api neraka pula. Rugi tu tetaplah rugi. Lepas tu kita mari nak kutip derma, ceritalah ayat hadis fadilah orang yang sedekah jariah. Banyak ayat hadis cerita bab fadilah. Dia kalau perkara sunat, ayat hadis akan cerita bab fadilah. Dia fadilah cerita kepada perkara-perkara yang sunat. Jadi datangkan hak ayat hadis yang menggemarkan cerita bab fadilah orang yang perbanyakkan sedekah jariah. Jangan ambil ayat hak bakhil daripada kewajipan yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Takkanlah bakhil daripada hak sunat kena masuk neraka. Faham dah ni? Yelah, kita ni kalau kira dak pemurah mana kita. Tak kata orang yang sakhi dah. Orang yang sakhiyun dak juga. Orang sakhiyun ni pemurah sungguh lah. Pemurah macam siapa? Macam para sahabat. Itu nombor 1 lah. Pemurah kita ni lalu tong kok depan pilih hak RM1. Pemurah. Tu pun kerana tong lalu kok depan. Kalau tong tak lalu, tak pernah peduli pun. Lalu tak huluk, orang kata Allah haji. Pakai kereta besar. Peceng harta banyak, tanah air banyak. Lalu tong kok depan pakai tolak gitu je haji. Haji nak bawa harta, bawa kubur orang kali. Malu. Bubur. Tutup tak apa, tak boleh nampak RM1. Tak pakai apa gitu. Kesakhi. Pemurah gitu. Okey tu. Tapi bakhil daripada perkara sunat, rugi. Sebab perkara sunat ni akan menampal kewajipan. Daripada perkara sunat ni lah akan mengangkatkan darajah kita di sisi Allah, darajah kita di hari akhirat. Kita tambah ke darajah di sisi Allah, kita tambah ke darajah di hari akhirat. Nak darajah di sisi Allah, nak darajah di hari akhirat, jangan bakhil lah daripada perkara-perkara yang sunat. Sedekah jariah. Sedekah jariah tu sebenarnya kita pemurah atas diri kita sendiri. Yang mana kita sedekah jariah tu akan jadi milik kita yang sebenar. Hak kita pemurah atas diri kita sebenar tu. Sebab apa? Sebab harta yang kita sedekah jariah tu akan jadi milik kita yang sebenar. Milik kita. Faham tak ni? Milik kita yang sebenar, yang kita boleh terima balasan di hari akhirat. Hak kita tinggal banyak tu jadi milik anak cucu kita. Tapi tak jadi akhirah ke? Kalau
tinggal jadi harta pusaka anak cucu, jadi akhirah juga. Kalau anak cucu kita tu kita bawa kok jalan agama. Harta benda yang kita tinggal, anak cucu kita guna untuk jalan akhirah, jadi milik kita untuk hari akhirah juga. Bukan maknanya orang yang tinggal harta untuk dipusakai rugilah dia. Tak. Janji anak cucu kita tu anak cucu yang beragama, harta yang dipusakai daripada peninggalan kita akan digunakan untuk ketaatan, maka jadi hak kita juga di hari akhirah. Ni kena pandai letaklah pula ni. Kadang-kadang kita tak pandai nak letak, kita kata orang kedekut tu tak ada lah akhirat dia. Jadi pusaka, tak jadi pusaka pun. Dia akan jadi akhirah kalulah anak cucu kita guna harta peninggalan kita tu kepada jalan agama. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasuh fa inna ma halaka man qablakum bisuhi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.